Beberapa hari yang lepas, dunia dikecohkan dengan satu perkara yang sangat-sangat unbelievable guys. Yang di mana seorang ahli politik yang terkenal dekat India yang bernama Atik Ahmad telah ditembak sampai mati semasa dia tengah live dekat TV guys. Bila Kero dengar berita pasal benda ni pun, tengah live dekat TV, tiba-tiba kena tembak pula tu. Dan orang yang kena tembak tu merupakan orang politik. Something yang sangat-sangat luar biasa. And benda ni adalah sesuatu yang rare yang pernah berlaku dekat dunia guys. Bagi Kero lah. Tak tahulah korang rasa rare ke tidak. Tapi kalau korang nak tahu, rupanya dekat India sana tu, sejak daripada India merdeka lagi, iaitu pada tahun 1948 sampailah ke tahun 2023, seramai lebih kurang 48 orang politik telah mati dibunuh. 48 orang guys. Memang gila. Ramai tu. So salah seorang ahli politik daripada 48 orang yang mati dibunuh yang bakal Kero ceritakan kejap lagi ni adalah Atik Ahmad. And dia merupakan seorang ahli politik, dan dalam pada masa yang sama dia juga merupakan seorang gangster guys. Lagi macam tak boleh brain kan. Macam mana gangster boleh jadi ahli politik doh? Tapi ni bukan main-main tau. Pada mulanya bila Kero dengar pasal berita ni, Kero macam kesian lah dekat dia. Dia just a politician yang cuba untuk bantu rakyat je, tapi dia kena tembak masa live. Kesian doh mula-mula lah. Tapi bila Kero go more deeper dekat background story pasal Atik Ahmad ni, memang terkejut gila guys. Sebabnya dia memang betul-betul gangster tau guys. Tak nak cakap banyak, let's go. First of all, sebelum kita cerita dengan lebih mendalam, kita tengok siapakah Atik Ahmad ni guys. Dia dilahirkan pada 10 Ogos 1962 dekat Prayagraj di Uttar Pradesh dekat India, dalam keadaan keluarga dia yang miskin. Masa tu pun bapak dia ni merupakan seorang driver yang bawa kereta kuda guys. Sebelum si Atik Ahmad ni jadi orang politik, dia ada buat macam-macam kerja. Sebagai contoh, dia pernah jadi kontraktor, dia pernah jadi petani, dan dia juga pernah jadi ejen hartanah guys. So masa dia membesar tu, iaitu pada masa dia remaja, dia ni terjebak dalam dunia gangsterism, yang di mana pada masa dia remaja, dia ada kenal dengan seorang ketua gangster yang bernama Chand Baba, yang di mana pada masa tu kumpulan Chand Baba ni dah conquer kawasan Prayagraj tu guys. And then sejak dia kawan dengan budak-budak gangster, dia dah start buat jenayah, yang di mana jenayah pertama yang dia buat adalah dengan mencuri arang batu daripada kereta api, dan hasil daripada curi arang batu tu, dia pergi jual arang batu tu untuk mendapatkan duit. After that, bila dah dapat duit yang banyak hasil daripada mencuri arang batu, dia buka business contractor, yang di mana company dia tu providekan servis untuk kutip besi buruk dekat kereta api. Tapi business contractor tu dia susah gila nak dapatkan tender daripada kerajaan. Dia dah hantar profil kerja apa semua, tapi kerajaan tetap tak nak bagi dia tender. And finally dia pergi ugut orang-orang kerajaan untuk bagi dia tender, and dia berjaya untuk dapatkan tender daripada kerajaan dengan cara ugutan tersebut guys. Hidup dia ni guys, Kero boleh cakap dia bukan orang yang normal macam kita semua ni. Sebab apa tahu? Sebabnya dia punya kerja tu kerja yang bagus. Contoh macam buka business contractor tu, itu semua benda yang bagus guys. Tapi dalam pada masa yang sama, dia ni juga ahli kumpulan gangster. Dia pun ada buat jenayah juga. 2 in 1 guys. So pada tahun 1979, tahun ni lah merupakan tahun dia dapat rekod jenayah yang pertama dia, yang di mana dia disabitkan kesalahan membunuh di Allahabad, dan dia juga merupakan orang pertama yang didakwa di bawah Akta Gangsterism di Uttar Pradesh. Kemudian pada tahun 1989, dia dah dinaikkan pangkat untuk jadi ketua kepada kumpulan gangster yang dia join under Chand Baba tu. Macam mana dia boleh jadi ketua? Dia jadi ketua sebab dia pergi bunuh si Chand Baba tu guys. Chand Baba tu kan ketua gangster kumpulan dia, and si Chand Baba tu pun dia berani langgar, apatah lagi kalau orang-orang yang biasa. Dan pada tahun 1989 tu jugalah si Atik Ahmad ni guys, tahun tu lah tahun dia mendapat kuasa yang sangat-sangat besar, yang di mana Atik Ahmad dia bukan setakat jadi ketua gangster, tapi dia juga berjaya untuk menyertai dunia politik, yang di mana dia menang pilihan raya Dewan Undangan Uttar Pradesh sebagai calon bebas, jadi ketua gangster, and then dia menang pilihan raya pula tu and jadi wakil rakyat. Dia punya kuasa jangan cakap lah guys. Underground dia conquer, kerajaan dekat tempat dia pun dia conquer. Maksudnya kuasa. So Atik Ahmad ni guys, dia jadi ahli politik sejak 1989 sehingga 2021, dan sepanjang tempoh tu jugalah memang banyak gila masalah yang dia dah buat. Bukan setakat masalah, banyak gila jenayah yang si Atik Ahmad ni dah buat guys. Persoalannya, banyak sangat ke? Okay, for your information, Atik Ahmad ni dah didakwa dekat mahkamah lebih daripada 100 pertuduhan jenayah guys. 100 bukan 1, bukan 2, bukan 10, tapi 100 lebih pertuduhan jenayah yang dia dah buat guys. So guys, pertuduhan apa je yang dia didakwa dekat mahkamah? Memang banyak. Dia ada kes bunuh orang, dia ada kes culik orang, dia ada kes peras ugut orang, dia ada kes pukul orang sampai orang cedera, dia ada kes pemalsuan dokumen, and banyak lagi kes-kes dia kan. Dah nama pun 100 lebih. Kalau Kero ceritakan satu persatu, mau video ni nanti jadi lebih 1 jam sekarang. So Kero just cerita sikit-sikit je lah guys. So
So, jenayah yang paling famous dia pernah dikaitkan adalah berkenaan dengan kes pembunuhan pesaing politik dia bernama Raju Pal. Si Atiq Ahmad ni guys, dia adalah suspek utama kepada kes pembunuhan pesaing politik dia tu. Selepas dia didakwa, dia adalah dalang kepada pembunuhan Raju Pal tu guys. Okey, korang faham kan sekarang ni? Kebiasaannya kalau pilihan raya, contoh dekat satu tempat tu ada pilihan raya tengah dijalankan. And then dah nama pun pilihan raya, mesti ada lebih daripada seorang yang bertanding untuk menang, dan orang yang menang pilihan raya dekat kawasan tu akan menjadi wakil rakyat untuk kawasan tu guys. So, situation dia sekarang ni pada tahun 2004, masa tu Atiq Ahmad ni dia dinaikkan pangkat untuk jadi ahli parlimen, kiranya macam naik pangkat lah. Jadi kerusi untuk kawasan yang Atiq Ahmad jaga sebelum ni jadi kosong lah kan. Jadi bila kerusi kawasan yang Atiq Ahmad jaga sebelum ni kosong, maka pilihan raya kecil pun perlu diadakan untuk menggantikan tempat Atiq Ahmad tu guys. So cerita dia pada masa tu, yang bertanding untuk mengisi kekosongan kerusi yang Atiq Ahmad dah kosongkan tu adalah adik kepada Atiq Ahmad sendiri yang bernama Khalid Azim dan juga Raju Pal. So bila pilihan raya diadakan dan keputusan pun dah keluar, maka yang menang pada masa tu adalah Raju Pal. Nak dipendekkan cerita, jadi pada tahun 2005, Raju Pal ni dengan secara tiba-tiba diserang oleh sekumpulan lelaki, dan pada masa itulah si Raju Pal ni dibunuh guys. Yang di mana hasil daripada siasatan polis, Raju Pal ditembak sebanyak 18 kali dan mati serta-merta dekat tempat kejadian. And yang paling menyayat hati adalah pada masa si Raju Pal tu diserang, Raju Pal tu baru je balik daripada hospital untuk merawat dia punya sakit. Saksi utama kepada kes pembunuhan tu adalah Poja Pal, yang di mana dipercayai merupakan salah seorang ahli familynya si Raju Pal tu. Dan disebabkan si Poja Pal ni jadi saksi utama kepada kes tersebut, maka si Poja Pal ni pun diculik dan dibunuh oleh budak-budaknya si Atiq Ahmad. Tujuan Poja Pal tu dibunuh adalah untuk mengelakkan si Poja Pal tu memberikan keterangan dekat mahkamah. And then selepas Poja Pal dibunuh, abang ipar kepada Poja Pal yang bernama Umesh Pal pula diculik oleh budak-budaknya Atiq Ahmad. Kenapa diorang culik Umesh Pal? Sebab Umesh Pal merupakan saksi utama kepada kes pembunuhan Poja Pal tu. Dah berkait-kait mat cerita ni. Memang teruk dah kes ni sebenarnya tau. So masa Umesh Pal tu berada dalam tahanan Atiq Ahmad, dia berjaya diselamatkan oleh pihak polis, dan kemudiannya Atiq Ahmad pun diheretkan ke mahkamah atas tuduhan menculik, dan kemudiannya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2019. Walaupun si Atiq Ahmad ni dah masuk dekat dalam penjara, tapi sebenarnya dia masih menyimpan dendam dekat Umesh Pal, sebab dia rasa Umesh Pal ni lah punca dia masuk ke dalam penjara. Walaupun si Atiq Ahmad tu berada dalam penjara, tapi dia masih lagi ada budak-budak dia dekat luar sana tau guys. And finally si Atiq Ahmad tu pergi suruh budak-budak dia untuk bunuh Umesh Pal guys. Jadi pada 24 Februari 2023, satu bom tangan dicampakkan ke arah Umesh Pal, dan lepas je bom tangan tu dah meletup, budak-budak Atiq Ahmad ni pergi tembak lagi beberapa das dekat letupan tu guys. Maka Umesh Pal pun terkorban sekali dengan 2 orang bodyguard Umesh Pal guys. Jadi 3 orang yang terkorban pada masa tu. Dah macam mafia, dah macam movie pun ada. Memang gila guys. Main bom, main senapang. Pada 14 Februari 2016, Atiq Ahmad ni pergi pukul seorang kaki tangan yang jaga exam dekat Sam Higginbotham University of Agriculture, disebabkan kaki tangan tu tak bagi budak tu jawab exam. Bukan apa guys, cerita dia ada 2 orang budak ni, dia ditangkap sebab cheating dalam exam. Jadi bila dah cheating ni, bila dah kena tangkap, memang tak boleh nak jawab teruslah kan. Memang tu biasanya undang-undang dekat universiti. Tapi bila kaki tangan yang jaga exam tu tak bagi 2 orang budak tu jawab exam, maka pada hari tersebut juga si Atiq Ahmad ni pergi pukul kaki tangan yang jaga exam tu guys. And masa Atiq Ahmad pergi pukul kaki tangan tu, ada orang yang sempat record, dan video recording tu pun dijadikan sebagai bahan bukti kepada kes pukul orang. Dan video tu bukan setakat jadi bahan bukti, tapi video tu juga dah viral satu India. Semua orang tahu yang di mana si Atiq Ahmad ni memang kurang ajar punya orang. So bila naik mahkamah, si Atiq Ahmad ditahan selama 14 hari dekat lokap mahkamah disebabkan oleh kes tersebut guys. Pada 15 April 2023, jam menunjukkan lebih kurang dalam 10.30 malam macam gitu, si Atiq Ahmad ni dia diiringi oleh pihak polis untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan dekat sebuah hospital perubatan. So situation dia sekarang ni guys, si Atiq Ahmad ni masih lagi seorang banduan penjara guys, sebab dia dah kena tangkap kan masa kes Umesh Pal tadi tu di atas menculik. Cuma dia pergi ke hospital tu untuk buat check up tahap kesihatan dia guys. Memang biasalah kalau banduan penjara ni memang akan check up kesihatan. Sampaikan ada satu cerita tu yang di mana ada seorang orang tua
tua ni, dia pergi bank, dia pergi rompak $1. Lepas tu dia suruh polis datang untuk tangkap dia dekat situ. Bila dah masuk penjara, baru tahu rupanya dia memang saja rompak $1 tu sebab nak masuk penjara untuk mendapatkan rawatan penyakit yang dia ada pada masa tu. Yalah, kalau masuk penjara kan semua benda free, makanan free, rawatan sakit free, everything is free. And orang yang rompak tu pun rupanya homeless dan dalam pada masa yang sama dia sakit. Itu pasal dia buat macam gitu guys. Tujuan Kero ceritakan pasal benda orang tua ni adalah untuk tunjukkan dekat korang kalau masuk penjara, kesihatan banduan memang akan dijaga dengan rapi oleh pihak penjara guys. Okey, kita sambung balik. So lepas si Atiq Ahmad tu dah settle buat check up dekat hospital, maka dia dengan abang dia dengan secara tiba-tiba dikerumuni oleh ramai gila wartawan. Kenapa wartawan pergi dekat dia? Sebabnya 2 hari lepas, iaitu pada 13 April 2023, anak kepada Atiq Ahmad ni telah mati dibunuh. So tujuan wartawan yang datang beramai-ramai dekat Atiq Ahmad dengan abang dia tu adalah untuk bertanya dekat Atiq Ahmad kenapa si Atiq Ahmad ni tak pergi ke upacara pengebumian anak dia. Jadi dia pun cakap lah dekat wartawan yang di mana dia tak dibawa ke upacara pengebumian tu, jadi macam mana dia nak pergi kan? Okey, masa soal jawab media dengan Atiq Ahmad ni tengah dirakamkan secara live tau guys. Everything is live masa tu. So lepas dah jawab soalan daripada wartawan, dengan secara tiba-tiba sepucuk pistol dihalakan dekat kepala si Atiq Ahmad tu, and then tembakan sebanyak 20 das dilepaskan betul-betul dekat kepala si Atiq tu guys. Jadi video tu memang viral lah cerita dia guys. Kero akan pinkan dekat komen, korang boleh tengok nanti video tu. So Atiq Ahmad dengan abang dia mati on the spot dekat tempat kejadian. Suspek dalam serangan tu melibatkan seramai 3 orang yang di mana usia diorang tu daripada 18 hingga 23 tahun guys. Muda lagi. Cerita dia, diorang masa tu datang dekat situ dengan cara menaiki motosikal, and at the same time diorang juga menyamar sebagai wartawan. Jadi orang dekat sekeliling pun memang tak ada syak apalah dekat diorang bertiga masa tu kan, sebab tengok budak ni macam wartawan je kan. Okey lah, join lah macam gitulah. Jadi bila 3 orang ni dah dapat akses untuk berada berdekatan dengan Atiq, diorang keluarkan pistol, and then diorang tembaknya si Atiq dengan abang dia tu. So lepas dah tembak, diorang bertiga tu tak larikan diri pun guys. Diorang surrender dekat pihak polis, and diorang jerit kuat-kuat, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Lebih kurang macam gitulah. Diorang jerit Jai Shri Ram tu banyak kali, yang di mana Jai Shri Ram tu bermaksud hidup Dewa Rama guys. Motif serangan ke atas Atiq Ahmad tu tak dapat nak dipastikan sama ada motif dendam ke, motif agama ke, tapi ada pihak yang mengatakan serangan tu dibuat secara terancang sebab suspek yang tadi tu dia gunakan pistol tu macam orang yang profesional tau, macam yang dah terlatih tau guys. Lepas tu senjata tu pula jenis senjata yang mahal punya guys. So macam ada something yang fishy dalam serangan pembunuhan tu tadi. Tapi apa-apa pun itulah pengakhiran seorang ahli politik, dan dalam pada masa yang sama dia juga adalah seorang gangster. Dulu dia tembak orang, sekarang dia pula yang kena tembak. Ahli politik dekat India ni sebenarnya ramai je yang ada background macam Atiq Ahmad ni guys. Jadi bila kita tengok cerita Hindustan ke Bollywood ke apa semua tu kan, bila ada satu cerita macam ahli politik yang korap, yang gangster macam si Atiq Ahmad ni, memang betul lah tu. Memang benda tu jadi macam gitu guys dekat sana. So apa yang Kero boleh cakap, semoga dekat Malaysia tak adalah pemimpin yang macam gini guys. Minta dijauhkan lah, insyaAllah. Amin. See you on next video. Assalamualaikum. Kenapa diorang culik Umesh Pal? Naik pangkat lah. Dan memang unbelievable guys.